Ada usaha-usaha untuk menangani kes tersebut secara diplomasi. Sebab apa? Bila memperkatakan keselamatan Sabah, saya tidak ada tolerate mayat dibuat sebegitu rupa yang tidak sepatut dibuat. Terlalu kejam keadaannya itu berlaku pada 2 bulan di Semporna. Pada 15 hari bulan tu saya masuk ikut dengan SBN Ketua Ayulik ACP Zulkifli. Tapi biasalah kita nak masuk ni bukan perkara lazim. Pegawai tinggi nak masuk, IGP sukar untuk membuat keputusan membenarkan. Tapi akhirnya saya meyakinkan dia yang saya akan masuk bukan sebagai orang yang akan berunding, tetapi sebagai orang yang melihat kawasan. Saya bersetuju supaya dikenalkan sebagai Sarjan Major Rashid. Jadi peranan saya dikecilkan daripada dikenalkan sebagai komander, saya dikenalkan sebagai Sarjan Major saja. Kerja saya bawa beras, bawa apa semualah. Saya buat pemerhatian dengan cara begitu. Bila masuk tu memanglah sana sentri bersenjata, sini sentri bersenjata, semua sempang ada sentri bersenjata, M60 dan sebagainya. Dan saya memang dah prepare bawa rokok sebenarnya 4 bungkus poket kanan, 4 bungkus poket kiri. Ada ketikanya rokok ni mungkin berguna untuk saya dan juga untuk apa juga muslihat kemudian. Jadi true enough bila sampai tu tengok ramai dia orang ni kan, lebih daripada 50 orang. Macam mana saya buat head count? Sebagai ketua saya tak boleh cakap lebih kurang 50 lebih kurang 60, tak sampai 70. Awak ketua guna teliti dalam kita punya nak cakap pada anak buah ke nak apa pun kita kena bagi yang terbaik. Saya buat macam orang wirid, kira ruas tangan, ruas jari tu kan. Kira sampai 33, simpan 33 tu. Penganas ni yang mana saya tak masuk head count, saya bagi rokok daripada poket kanan. Masa tu baik lagi bagi dia tak hisap pun dia letak kat telinga. Kalau mana yang saya nak bagi rokok pula yang dah kira tadi tu, dia orang perhati dia tengok. Berarti dia orang nak hisap rokok juga. Itu saya pergi jumpa dia, bagi pula poket kiri. Begitulah saya buat. Habis itu balik tu baru saya kira poket kanan ni yang saya titik beratkan. Dan ada perempuan, nak tahu ada perempuan tidak, saya minta kebenaran hantar beras masuk ke dapur. Dan dia bagilah, dia kata letak kat pintu. Saya kata boleh tak saya hantar masuk ke dapur? Dia kata boleh lah, bila boleh saya masuklah hantar ke dapur. Nampak ada 5 perempuan. Jadi benda-benda ini mustahak dalam perancangan operasi kita. Dan saya tengok juga approach, daripada mana kita nak approach. Kalau kita nak buat serbuan daripada sudut pandangan daripada dalam kawasan serbuan tu, pasal kita ada peluang. Kita tak payah nak merangkak-rangkak malam nak tengok. Ada peluang masuk secara open. Jadi kita tengok mana kalau masuk dan daripada mana yang tak boleh masuk. Jadi kita nampak itu dan kita tahu mana kawasan bahaya kita. Dekat mana, setakat mana orang kita boleh masuk. Arah mana yang open, pergerakan akan terbuka untuk dipandang oleh musuh. Benda tu tak boleh diabaikan. Amat kerugian besar kalau kita tidak menilai benda-benda ini. Yang terkorban semasa 1 hari bulan Mac tu, 1 pegawai dan 1 korporal Zulkifli, kemudian Sarjan Sabarudin. Dia anggota operatif 69. Kita kehilangan dia. Daripada hari tersebut saya tak luahkan kesedihan saya tak ada menunjukkan reaksi sedih sebab saya fikirkan anak buah yang lain bercelaru nanti. Macam mana ni? Bos kita dah jadi kelang kabut apa semua. Kalau dia mudi lah, jadi apa nak marah itu marah, tak boleh lah. Saya telan semua, saya simpan semua dan saya masih lagi mengatur gerakan lah bersama dengan Datuk Azizan. Kan itu kali pertama anggota saya cedera. Masa saya duduk bahagian operasi Hadi 8 pun ada yang cedera dalam operasi. Kena tunjuk kita tabahlah. Pasal apa? Pemimpin yang baik, dia akan dilihat ketabahan dia. Macam mana tenang dia menghadapi cabaran-cabaran yang ada. Kejadian yang kata mayat dibuat sebegitu rupa yang tidak sepatut dibuat. Terlalu kejam keadaannya itu berlaku pada 2 bulan di Semporna. Kita daripada 69 Komando tak sempat nak bagi bantuan pada masa itu. Sebab kita tengah fokus mengenai Tanwar. Jadi sementara nak sampai pasukan-pasukan bantuan dan sebagainya, kerana ada maklumat-maklumat penting daripada pihak cawangan khas, sebenarnya dia hendakkan Balai Ibu Pejabat Polis Semporna. Jadi bila pertempuran di Semporna tu berlaku pada petang tu katanya, jadi benda tu terpaksa dibatalkan. Semasa saya menjadi komander taktikal dalam operasi tersebut, saya nampak tak ada campur tangan politik. Cuma ada usaha-usaha untuk menangani kes tersebut secara diplomasi. Kami diarahkan bersabar dulu, buat preparation, dia orang buat keputusan sama ada menggempur ataupun cara diplomasi boleh selesaikan urusan tersebut. Walaupun saya dah membuat penilaian kawasan, kita dah buat tinjauan udara, kita buat apa juga kaedah untuk melihat kedudukan dia, perubahan kedudukan dari hari ke hari. Namun kalau tidak berlaku pertempuran, pada saya lebih baik. Pasal pertempuran ni melibatkan nyawa. Walaupun kita dilatih untuk mempertahankan diri kita dengan senjata dan segala taktikal dan sebagainya, namun saya rasa saya lebih memilih untuk tidak bertempur. Pasal ini melibatkan nyawa. Kita tak kena keluarga kita. Kalau kena keluarga kita, mungkin kita akan terasa kalau akan ada yang pihak kita terkorban dan sebagainya. Dan ini kita tak boleh jamin. Setiap pertempuran siapa yang akan terkorban, macam
macam mana akan berlaku dan sebagainya. Memanglah setiap anggota komando tu dia tahu apa risiko operasi yang bakal dijalankan. Dia pun tak tahu ke mana dia nak pergi, tasking apa, tapi risiko operasi yang dia jalankan dia orang tahu. Yang kemungkinan dia akan terkorban, mungkin dia akan cedera kekal, mungkin akan cedera ringan, mungkin akan selamat tanpa sebarang kecederaan. Mereka pun mengharap satu keputusan yang terbaik dibuat yang menyebelahi kepada pihak kita. Kadang-kadang orang tak faham benda ni, orang tak faham, orang kata itulah, kata inilah. Hanya kita yang tahu dia punya masalah dia. Kalau rasa ada keluarga terkorban, pendapat-pendapat yang mengguris hati pihak-pihak keselamatan kita ni tidak akan dilontarkan. Sabah dan Sarawak bersama Persekutuan Tanah Melayu membentuk Malaysia. Benda tu sampai sekarang kita mempertahankan bumi ini bersama. Orang Sabah pun ada dalam tentera, orang Sabah ada dalam pasukan polis, dalam mempertahankan kalau kejadian-kejadian berlaku dekat Semenanjung. Dia orang bersama membantu, dan kita juga proven yang kita daripada Semenanjung bersama dengan orang Sabah di sana untuk mempertahankan Sabah, bumi berdaulat daripada dicerobohi musuh. Jadi isu benda-benda yang diperkatakan tadi, jangan kita jadikan satu isu sampai kita jadi tak berapa sihat. Pada saya duduk Sabah. Saya dikatakan lebih Sabah dari Sabahan oleh academician Universiti Malaysia Sabah. Sebab apa? Bila memperkatakan keselamatan Sabah, saya tidak ada tolerate. Saya akan all out dalam apa juga tindakan, baik semasa saya komander Eskom, baik juga semasa saya Pesuruhjaya Sabah.